Assalamualaikum, apa khabar untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, host anda hari ini untuk Bersama Ikon. Dan ialah setiap minggu kita bersiaran bersama Ikon ini, kita bersama sebelum ini ikon-ikon dalam bidang sukan, dalam bidang kesenian, muzik, teater. Dan pada hari ini saya cukup-cukup bertuah ketika ini kerana di samping saya sekarang ini yang berbahagia, Major General Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Zain bin Bidin merupakan pemangku Ketua Pengakap Negara merangkap Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara, juga ahli jawatan kuasa pengakap wilayah peringkat Asia Pasifik. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena sihat. Kalau tak adalah kita berdua kat sini Datuk kan. Baik, sebenarnya kan bila saya melihat kedatangan Datuk tadi Datuk, memang dah mengimbau dah zaman persekolahan saya. Sebab saya waktu sekolah rendah pun pengakap. Alhamdulillah, bagus. Tapi pengakap kanak-kanak lah tu Yes. Jadi kepada yang menonton Didik TV ketika ini mungkin mengimbau juga memori waktu kita di zaman persekolahan dulu menyertai unit beruniform pengakap. Jadi sebelum kita berborak panjang Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sikit pengenalan diri Datuk sendiri, silakan. Saya Muhammad Zain bin Bidin. Saya dilahirkan di Ceras, Selangor pada tahun 1954. Mendapat pendidikan di sekolah Kajang High School, seterusnya di Victoria Institution, dan selepas itu saya mengikuti kursus perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saja dah nak tahu juga kan kalau saya ni adik-beradiknya ramai. Kau Datuk pula berapa orang adik-beradik, anak keberapa kata Datuk? Saya anak ketiga daripada 8 adik-beradik. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan profession Datuk sebelum ini kan, bila dah habis belajar tu, dan macam mana perjalanannya sebelum berada di profil sekarang Datuk. Okey. Semasa di universiti, saya menyertai pasukan latihan askar wataniah. Okey. Dan saya mendapat beasiswa Angkatan Tentera untuk mengikuti kursus perubatan. Tapi sebelum itu saya berkecimpung dalam pengakap, mendapat anugerah pengakap raja. Wow, iaitu anugerah tertinggi yang boleh dicapai oleh seseorang penuntut di sekolah. Umur limit untuk pengakap raja hanyalah 18 tahun ke bawah. Lepas tu jadi tak ada. Lepas tu tak ada cara habis. So alhamdulillah, dan di universiti masa tu tak ada pengakap. Jadi oleh kerana semangat patriotik yang kuat, saya menyertai Angkatan Tentera. Yang sebenarnya saya dah dapat JPA scholarship waktu itu. Tapi saya surrender, saya pergi Mindef. Saya kata saya nak masuk askar, saya nak beasiswa Angkatan Tentera. Jadi alhamdulillah saya dapat dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan Angkatan Tentera selama lebih 30 tahun. Dan tugas terakhir saya di Angkatan Tentera ialah sebagai dekan pengasas Fakulti Perubatan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Baik, itu dia sedikit pengalaman yang dikongsikan oleh Datuk Zain kepada kita dalam Bersama Ikon ketika ini. Tapi Datuk, saya tertarik dengan, yelah hari ini pun Datuk Segak bergaya dengan uniform pengakap. Dan mungkin Datuk boleh ceritakan sejarah penglibatan dalam badan beruniform ni Datuk. Kan dari zaman sekolah ke, mungkin ada murid-murid sekolah yang sedang menonton kita ketika ini juga seorang ahli pengakap. Ya, saya menyertai pengakap di sekitar tahun 60-an. Waktu dulu suasana kampung amat sesuai dengan skim pengakap. Jadi di kampung kita adventure, berenang, memancing, berkayak, masuk hutan. Jadi environment waktu itu amat sesuai untuk remaja tahun 60-an, 70-an, 80-an untuk menceburi bidang pengakap. Kerana waktu itu lencana-lencana yang ada pada pengakap tu memang sesuai dengan environment. Bukan macam sekarang. Macam-macam. Ahli bertani, ahli memancing, ahli berkebun, ahli berkayak, ahli berenang, ahli sukan. Jadi dengan aktiviti-aktiviti yang kita biasa buat di kampung, kita boleh dapat pelbagai lencana. Lencana tu. Tapi pengalaman saya lah, saya nak dapat lencana The Reader's Badge. Ahli pembaca buku. Jadi saya tertarik. Jadi saya kena baca 10 novel untuk mendapatkan lencana tu. Jadi saya baca buku tu. Masa tu
dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Sebab masa tu bahasa Inggeris medium. Banyak novel bahasa Inggeris. Okey. Jadi kena buat summary, kena buat dia punya tema, dia punya plot, kena summarize. Jadi saya berjaya hanya sampai 5 buku, lepas tu tak larat. Oh, tak larat. So saya gagal khusus untuk mendapat lencana. Tak dapat, kena 10 kan? 10, saya dapat 5. Dan masa nak buat tu habis kita masa belajar gunakan untuk mendapat lencana. Jadi sampai gagal periksa tak mahu. Tapi Datuk, Datuk ingat tak lencana pertama yang Datuk dapat? Masa tu lencana pertama dipanggil tenderfoot. Okey. Tenderfoot tu sekarang dipanggil lencana keahlian. Oh, Sebab nama tu tak sedap, tenderfoot, kaki lembik. Mana jadi tujuan the founder mention tenderfoot. Jadi pengakap mula-mula masuk tu dia tak berpengalaman, kaki pun lembut lagi, perlu dibantu, perlu dilatih. Tapi bila kita dah merdeka kita tukar lencana keahlian. So lencana pertama saya ialah tenderfoot. Nak dapat tenderfoot tu pun susah. Itu memang yang kita kena ingat lagu dia ke tu, Datuk? Bukan Lagu pengakap lain. Lain. Tenderfoot ni dia ada silibus dia, ya. Okey. Mesti boleh membuat ikatan, 5 ikatan, menghafal undang-undang pengakap. Cikgu akan tanya, what is Code Law number 1? Code Law number 7. Jadi kena hafal. Jadi banyak input-input yang akademik yang kita perlu hafal lah. Jadi lencana tenderfoot, kemudian lencana kelas 2, kemudian kelas pertama, kemudian lencana kepandaian dipanggil proficiency badges. Jadi ada lencana pertolongan cemas, lencana berkemah, cycling, pioneering, banyak. Itu yang menariknya. Saya rasa itu jugalah Datuk, kalau tanya saya sendirilah. Itu sebablah saya menyertai pengakap waktu Surah Rendah untuk mengumpul lencana. Betul itu. Kan sebab rasa macam kita mencapai sesuatu kejayaan bila dapat dengan bangganya ditampal di baju kan, di uniform. Baik. Selain daripada pengakap, Datuk mungkin boleh cerita sikit selepas di universiti tadi. Di universiti saya menyertai PALAPIS. PALAPIS ni dipanggil Pasukan Latihan Pegawai Simpanan, di mana kita diajar sebagai tentera untuk berperang lah, untuk mempertahankan negara. Saya menyertai pelapis selama 4 tahun dan alhamdulillah saya lulus dan mendapat tauliah sebagai lieutenant muda. Kumpulan saya adalah kumpulan pertama pelapis ditubuhkan di Malaysia. Dan saya ditauliahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Waktu itu Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah sebagai second lieutenant. Itu dia pencapaian Datuk banyak sebenarnya, bukan saja di dalam uniform ataupun Persatuan Pengakap. Mungkin ada lagi Datuk nak kongsikan antara pengalaman istimewa sepanjang menyertai badan beruniform sama ada pengakap ataupun pelapis. Semasa pengakap sudah banyak tuan sedia maklum ya. Kita enjoy berenang, berkemah, menyanyi, campfire ya. Jadi pengakap ni mengajar soft skill dan mengajar self confidence ya, semangat berpasukan ya, patrol system. Jadi masa kalau campfire tu saya ni tak pandai nyanyi, tapi bila sampai giliran kita menyanyi perlu juga menyanyi. Jadi kita jadi confident. Kemudian mengajar kita leadership ya, kita jadi patrol leader, jadi kita control. Itu dalam pengakap banyaklah, terlalu banyak. Saya ingat berbasikal daripada Kajang ke Morib dengan basikal saya tayar tercabut dan macam-macam lah. Itu pengalaman. Lepas tu hiking jalan kaki jauh pada Ulu Langat ke Port Dickson waktu dulu ya. Masa tu baru tingkatan 1, tingkatan 2. Jadi kita waktu tu mak bapak pun kasih kebenaran dan budak-budak tak risau rasanya. Bapak dulu tak risau. Sekarang ni semua kena risau sekarang ni. Itu dalam pengakap lah. Dalam tentera lagi banyak lah. Saya berpeluang lah berkhidmat dengan tentera laut, dengan tentera udara, dengan tentera darat, berkhidmat di sempadan negara. Saya berpeluang dalam tentera laut belayar, mengikuti kapal di Jepun, Korea, Hong Kong. Dan dalam tentera udara pun saya bertuah lah mendapat mengikuti kursus di United States Air Force School of Aerospace Medicine dan mendapat wing sebagai flight surgeon, iaitu
kepakaran dalam bidang perubatan aero angkasa. Saya cemburu betul bila dengar Dato' Sid pencapaiannya bermacam-macam, terutama sekali dalam badan beruniform ni. Jadi murid-murid boleh ikut ataupun menjadikan Dato' sebagai role model, terutama sekali siapa yang sekarang ini memang berada dalam badan beruniform pengakap. Baik, ada panjang lagi yang nak diborakkan bersama dengan Dato' Zin kita. Kita nak berhenti rehat dulu, terus menonton bersama Icon di Didik TV KPM. Terima kasih kepada penonton Didik TV KPM yang terus bersama dengan kami dalam segmen Bersama Icon. Dan pada hari ini saya Din bersama dengan di sebelah saya yang berbahagia Major General Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Zain bin Bidin yang merupakan pemangku Ketua Pengakap Negara merangkap Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara, juga merupakan ahli jawatan kuasa pengakap wilayah peringkat Asia Pasifik. Tadi kita berborak panjang sewaktu di belakang tabir juga sebenarnya ada banyak pencapaian sebenarnya Datuk sampai cemburu dibuatnya. Tapi ini sajalah Datuk sebab kita selalu tanya soalan ni kepada tetamu-tetamu bersama ikon kita. Ini kira macam segmen pecah rahsia lah. Datuk nak tahulah 3 perkara yang mungkin orang di luar sana tak tahu berkenaan dengan Datuk. Kecuali bila Datuk beritahu, oh ya ke? Baru tahu apa dia Datuk. 3 lah. Okey, 3 perkara ni dah jadi sejarah lah. Sejarah, baik. Kadang-kadang saya tak suka nak sebut. Nanti orang kata riak. Ya, faham. Tapi oleh kerana dicungkil, jadi kena. Dan juga untuk memberi motivasi pada anak-anak, saya akan beritahu. Kongsikan. Boleh Datuk. Okey, perkara pertama yang ramai orang tak tahu ialah saya telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Perubatan Formula 1 Negara selama 19 tahun berturut-turut. 19 tahun. Dan baik. Untuk menyediakan satu tim perubatan Formula 1 adalah satu tugas yang amat sukar. Yang paling sukar yang pernah saya hadapi, kerana keperluan oleh FIA iaitu the governing body amat ketat. Okey. Mereka memerlukan 2 medical helikopter untuk aeromedical evacuation. Dia perlu 15 ambulans kelas A, equipped kelas A. Mereka memerlukan fast intervention car di mana seseorang driver yang tercedera dalam masa 30 saat mesti pergi. Kena ada. Okey. Dan dalam kereta tu mesti ada pakar bius dengan asisten dan boleh membuat intervention on track. Okey. Tim yang disertai oleh semua pakar-pakar. Pakar-pakar. Kemudian ada extrication vehicle. Kalau driver tersepit, kita mesti ada satu tim khas untuk mengeluarkan secara profesional. Tak boleh bengkok-bengkok dan selamat. Ya. Selain pada tu, kita perlu juga tubuhkan hospital di Sekit. Di Sekit tu perlu tubuhkan hospital, baik. Itu mesti ada pakar bius, pakar bedah, pakar bedah otak, pakar ortopedik, semua jenis pakar komplit. Dengan ada ICU, ada operation theatre di Sekit. Jadi itu kena tubuhkan seminggu sebelum. Pasukan F1 Malaysia mendapat ISO accreditation. Yang kedua, saya ditugaskan untuk menubuhkan Fakulti Perubatan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey. Waktu tu UPNM baru berumur 5 tahun. Baru lagi UPNM. Jadi semua orang kata tak mungkin, tak boleh. Kerana universiti itu 15 tahun, 20 tahun. Okey. Kemudian mahal. Tapi alhamdulillah dengan bantuan kawan-kawan juga, saya mengetuai tim yang bagus dan berjaya. Dan saya menjadi dekan pertama Fakulti Perubatan tersebut. Di mana Fakulti Perubatan UPNM ni adalah lain daripada Fakulti Perubatan biasa, kerana dalam Fakulti Perubatan tersebut kita ada tajuk-tajuk yang tidak diajarkan oleh Fakulti Perubatan Universiti Awam. Tajuk topik ataupun kepakaran dalam bidang submarine medicine, underwater medicine, aerospace medicine, perubatan dalam bidang ketenteraan. Dalam bidang ketenteraan. Ketiga ialah sebagai chairman ataupun pengerusi pertama Institut Sukan Negara. ISN. So sebelum tu ISN dengan MSN adalah satu badan.
Okey, So, satu satu bumbung. bumbung. Kemudian kerajaan telah memisahkan, dibuat satu akta di bawah akta ISN di mana perlu cari seorang pengerusi bebas. So waktu itu Menteri Belia dan Sukan ialah Yang Berhormat Sabruddin Cik lah. Okey. So selepas dibuat pemilihan, alhamdulillah saya dilantik sebagai pengerusi pertama. Dan dalam tim tu saya hormat kerana dalam tim tu orang hebat-hebat. Contoh Tan Sri M. Jagatishan, pelari dunia, dia dalam tim saya. KSU kementerian, dan saya rasa saya sebagai chairman, saya rasa kecil lah kerana ahli-ahli tu semua hebat-hebat. Baik. Jadi alhamdulillah saya terpilih jadi pengurusi. Tapi sebenarnya Datuk waktu tu pun dah hebat juga sebenarnya, sebab tu dah dipilih kan. Yang pertama untuk ISN. Baik, itu 3 perkara yang mungkin anda semua tak tahu, baru tahu rupanya pada hari ini. Dan Datuk, dengan kesibukan tugas bermacam-macam bidang yang diceburi Datuk kongsikan tadi, saya nak tahu jugalah rutin harian Datuk. Rutin harian saya ikut prinsip 8 jam berehat, 8 jam bekerja, 8 jam belajar. Okey. Jadi in between tu adalah waktu kita travel, waktu kita lepak, waktu kita makan. Tapi apa jua yang kita buat, kita mesti ada elemen belajar. Okey. Jadi belajar. Kalau kita lihat masyarakat barat, mereka berjaya sebab mereka belajar. Dan saya ni yang sebenarnya sekolah dulu malas belajar. Waktu sekolah. Tapi bila nak dapat rencana reader's bed tu, rajin juga baca buku. Tiba-tiba dia jadi rajin. Tiba-tiba jadi rajin. So, kita kena rajin membaca. Kalau kita nak negara maju, anak-anak di sekolah perlu ada sifat ingin membaca. Rakyat Malaysia ni baca satu buku setahun. Ada yang orang baca satu buku 10 tahun. Ya. Jadi kalau kita ada prinsip itu, bekerja 8 jam, berehat 8 jam, belajar 8 jam. Maknanya kalau kita pelajar, belajar 16 jam lah. Sebab bekerja kita tak ada, jadi belajar. Ya. So kita sebagai medical student, penuntut perubatan dulu, memang kita belajar 12 jam, 13 jam sehari. Iyalah, untuk masuk dalam bidang perubatan kan. Untuk mendapatkan ilmu tu bukan mudah. Tapi apa yang kita boleh ambil dekat sini bila Datuk kata 8-8-8 tadi tu, sebenarnya apa yang saya boleh lihat, keseimbangan. Yes. Kena kita pandai susun aturkan. Kira macam formula tu lah Datuk. Formula kan? 8 jam belajar, 8 jam rehat pun kena jaga. Jangan kerja, belajar, kerja, belajar, rehat. Diketepikan, nanti kesihatan pun terjejas. Baik. Datuk, mungkin ada murid-murid di luar sana mungkin sekadar aktif belajar saja ataupun dia aktif sukan saja. Dia tak nampak keistimewaan badan beruniform ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagi mungkin kepada yang tak nampak lagi di luar sana. Untuk membentuk seseorang individu yang holistik, mempunyai sasiah diri. Kita kalau dalam education ada 3 komponen. Komponen kognitif, afektif dan juga psikomotor. Jadi afektif ni dia punya soft skill. Psikomotor dia punya practical skill. Kognitif dia punya knowledge. Jadi tak complete kalau kita hanya fokus kognitif. Itu hanya belajar-belajar. Dia tak jadi streetwise. Tapi kalau dia menyertai badan beruniform, contoh pengakap, dia jadi streetwise. Dia belajar soft skill. Dia belajar mengambil rencana, ada teamwork, communication, leadership. Jadi dia berkemah, hiking, dia belajar endurance, belajar hardship. Jadi dia jadi holistik. Dan belajar psikomotor juga, dia belajar memasak, belajar berbasikal, belajar macam-macam skill. Jadi kena complete. Tak cukup kalau dia belajar hanya sekolah, tidak menyertai badan beruniform. Ya, itu sedikit nasihat daripada Datuk Zin. Dan badan beruniform ni mungkin bukan saja terhenti sewaktu kita di bangku persekolahan. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit cerita kejayaan, terutama sekali dalam badan beruniform apabila dah di luar sekolah, Datuk. Itu yang terjadi di Malaysia. Lepas saja tingkatan 5, dapat poin untuk badan beruniform, dia dah betul. berhenti. Saya lah tu. Padahal masa zaman dulu saya masuk jadi King Scout, 1 poin pun tak dapat. Masuk Palapis jadi second lieutenant, 1 credit hour pun tak dapat. Jadi credit point ataupun point tu is secondary. Okey. Yang lebih penting apa yang kita dapat
dalam menyertai badan beruniform tersebut. Jadi untuk menyertai badan beruniform secara penuh dengan komitmen, kita perlu tahu falsafah badan uniform tersebut. Falsafah macam pengakap falsafah untuk membentuk jati diri, membentuk warga negara, good citizenship, melatih budak-budak supaya skill teamwork, soft skill yang bagus, macam-macam Jadi falsafah. Dulu hafal dia filosofi filosofi tapi cakap Inggeris lah. Baik, itu sebenarnya falsafah tu yang kita pelajari, kita hafal sewaktu persekolahan dan kita bawa sampai ke selepas persekolahan. Baik, sekejap lagi kita sambung bersama dengan Datuk Zain. Kita berhenti rehat dulu bersama Icon di Didik TV KPM. Baik, anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, tapi bersama Icon, bukan bersama Din, tapi bersama dengan Datuk Zain, dan macam-macam telah pun kami borakkan tadi, dan saya nak tahu juga lagi sebenarnya, saya nak tahu lebih lanjut, semoga menjadi inspirasi, motivasi kepada penonton ketika ini. Datuk, mungkin boleh kongsikan anugerah yang pernah diperolehi, dicapai ketika berada di dalam pengakap. Okey, dalam pengakap saya mendapat banyak anugerah. Tetapi anugerah yang paling dekat di hati saya ialah anugerah pengakap raja. Okey. Kerana waktu di sekolah dulu, sepanjang masa saya hanya fokus untuk mendapatkan lencana-lencana agar saya dapat anugerah pengakap raja. Dan alhamdulillah saya lulus pengakap raja pada tingkatan 4. Selalunya tingkatan 5, saya tingkatan 4 dah lulus. Awal setahun. Awal. Jadi yang saya terharu, sijil dia tu Sijil tu ditanda tangani oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan 9 sultan-sultan. Jadi tak ada satu sijil dalam dunia ni di mana seluruh sultan ataupun 10 orang sign tanda tangan. 10 tanda tangan. Dan antara kata-kata yang menarik yang saya masih ingat adalah di akhir kata-kata tu, dalam sijil tu, dia kata, mudah-mudahan Tuhan menolong kamu dalam pelayaran hidup kamu dengan memperolehi selamat dan bahagia adanya. So, bila saya reflect semula, wah, mungkin Duli Yang Maha Mulia ni doa untuk saya lah. Masa zaman saya dulu, almost impossible nak jadi doktor. Nak masuk fakulti perubatan amat sukar. Payah. Sekolah asrama penuh tak ada. Saya pun belajar malas sikit. Tapi bila lulus pengakap raja, saya terus pulun belajarlah. Jadi mungkin doa-doa tu. Jadi itu anugerah yang paling dekat di hati. Selain pada itu, saya mendapat banyak anugerah lah di dalam dan luar negara. Di dalam negara, pingat semangat padi. Kita ada pingat semangat rimba. Dan luar negara saya dapat the Chairman's Chief Scout Award. Chief Scout Award, Boy Scout dari Filipina yang dianugerahkan oleh Presiden Duterte waktu itu. Saya juga mendapat pingat daripada Sultan Brunei, pingat pengakap pengakap. Dan juga International Friendship Award daripada Korea Selatan dan juga daripada Taiwan. Dan juga Chairman's Award oleh ASEAN Scout Organization. Banyaknya pencapaian dan juga kejayaan yang Datuk Zain perolehi dalam badan beruniform pengakap. Kenapalah boleh join lagi. Boleh join. Kenapalah saya berhenti dekat tahap sampai suruh rendah Datuk kan. Lepas tu saya cemburu tengok pingat yang dipakai ketika ini oleh Datuk. Saya perasan ada tulisan semangat padi. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit berkenaan dengan pingat tu, Datuk. Ya, pingat semangat padi ini perak Yang paling tinggi semangat padi emas. Yang hanya dianugerahkan kepada Duli-Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan-Sultan, Governor dan juga Perdana Menteri lah. Baik. Jadi semangat padi ni falsafahnya ialah padi semangat padi makin berisi makin tunduk dia tak sombong lah. Ini peringkat pertama yang tertinggi. Yang kedua dipanggil semangat rimba rimba
Kalau nak translate susah, spirit of the jungle. Dah tahulah. Spirit of the jungle. Jadi semangat rimba ya. Jadi itulah dia pingat-pingat yang ada dalam pengakap. Ada pelbagai pingat lagi semangat. Kan ada banyak sebenarnya. Banyak pingat. Jadi guru-guru yang menyertai pengakap ni memang kita beri guru-guru yang aktif. Setiap tahun kita ada anugerah untuk memberi guru-guru. Pingat perkhidmatan baik, pingat perkhidmatan lama, pingat perkhidmatan cemerlang, pingat perkhidmatan gemilang. Jadi memang kita ada skim ya untuk memotivasikan guru-guru. Baik. Ramai dah murid-murid yang mungkin bersemangat apabila Datuk dah bercerita berkenaan dengan segala pencapaian kejayaan yang diperolehi, pingat-pingat yang diperolehi. Mungkin Datuk boleh kongsikan tips kepada murid-murid yang mungkin sekarang ini pengangkat kanak-kanak. Macam mana sebenarnya nak mendapatkan pengangkat diraja tu? Okey. Waktu saya di sekolah dulu, memanglah kita ada guru ya. Ya. Dan guru pun dia sibuk, guru pun sibuk. Tetapi saya oleh kerana minat yang mendalam dalam pengangkap ni, saya pergi ke rumah pengangkap di P House. Saya beli buku-buku pengangkap. Waktu dulu buku-buku semua daripada UK, semua cakap Inggeris. Hampir ke semua buku tu sepanjang 5 tahun saya berpengangkap, habis saya beli. Sampai semua? Tak ada title, semua saya beli. Di samping itu saya juga order buku. Dalam buku tu dekat belakang tu ada senarai buku-buku. So order. Saya sebagai murid tingkatan 2 waktu itu, saya dah order. Saya ingat saya pergi pejabat pos, International Postal Order. Saya ingat adresnya lagi, 25 Buckingham Palace Road, Buckingham Palace Road, London. Jadi saya order buku, kadang-kadang saya kasih duit berlebih. Dan UK Scott ni bagus, duit berlebih dia kasih buku lain. Dia bagi buku lain, buku tambahan. Jadi dengan buku tu saya belajar sendiri yang sebenarnya. Saya belajar sendiri, saya buat ikatan sendiri. Silibus-silibus saya dah ada. Untuk jadi King Scott semua saya dah ada. Jadi cikgu saya pun tak ada silibus tu. Saya ada. Jadi saya dah belajar satu-satu silibus tu, saya jumpa cikgu. Sir, masa cikgu saya tu namanya Mr. Tan Kim Hock. Sir, I want to take test. Saya pergi. Okey. Saya buat silibus. So, now you do it. Saya pun ikat. Ni, semua boleh buat. Okey, dia pun sign logbook. Tiap-tiap minggu saya akan kacau dah. Jadi tip dia ialah kita mesti ada fokus, ada kemahuan, rajin berusaha dan mesti what call sustainable. Istiqamah. Kemahuan yang sangat-sangat tinggi untuk mencapai satu-satu goal tu kan. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya badan beruniform ni boleh membantu kepada pembentukan diri seseorang individu. Kalau di Thailand di Thailand semasa King Rama ke-6 dia ni belajar di England. Dan dia belajar di Oxford dan juga di Sandhurst. Dan bila dia balik jadi raja, dia modernize Thailand. So dia buat satu undang-undang di Thailand, budak lelaki hanya boleh masuk pengangkap. Hanya budak lelaki? Budak lelaki tak boleh join persatuan. Jadi maksud saya, kita mesti mempunyai persatuan yang mantap, mempunyai governance yang baik, yang dikenali di serata dunia. Macam pengangkap dah 115 tahun. Kita mempunyai 173 member countries. Kita pada setiap masa ada lebih pada 56 juta ahli. Jadi kemudian badan beruniform ni dia mesti ada skim latihan. Kena ada skim latihan. Ada skim lencana Kata dalam pengangkap ni ada skim lencana untuk pengangkap kanak-kanak, pengangkap muda, pengangkap remaja, pengangkap kelana Jadi kita penuh. Pada umur 5 tahun tu pengangkat lebah, tadika. Dah ada dah skim. Dah ada dah skim. Baik. Skim ni kita develop dengan menggunakan pakar-pakar. Macam skim pengangkat lebah tu 5 tahun kita buat panggil pakar-pakar preschool, profesor-profesor. Jadi skim tu juga kita buat benchmark dengan antarabangsa dengan negara-negara lain, di mana mereka juga mempunyai skim pengangkat yang baik. Jadi badan beruniform tu mesti ada trainer
jurulatih. Dan kita dalam pengakap ada jurulatih untuk yang dilatih untuk sampai mendapat manik kayu. Ni contoh manik kayu lah. Tadi ada staf tanya, Datuk ni kayu tangkal apa? Jadi bukan tangkal. Bukan tangkal. Skim ini untuk jurulatih. Ya. Dia, mana-mana guru yang ingin jadi pemimpin pengakap mesti mendapatkan kursus manik kayu. Ya. Dan untuk mendapat 2 bit ni, memerlukan sekurang-kurangnya 5 tahun. 5 tahun. Untuk mendapatkan tu. Dia ada pengenalan, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4, 5 tahun. Banyaklah sebenarnya kerja yang perlu dibuat tu. Jadi pemimpin tu penting. Kalau di sekolah, kalau pemimpin cikgu dia aktif, budak-budak ramai akan jadi King Scout. Tapi kalau cikgu kurang aktif, budak pun kurang aktif. Baik. Okey, Datuk nak tanya berkenaan dengan cabaran menguruskan sekarang ni generasi baru yang berbeza dari zaman Datuk sendiri, zaman saya sendiri juga. Macam mana perbezaan cabaran tu dulu dan juga kini? Bagi saya asas manusia ni dari segi biological, physiological sama. Sejak zaman Adam sampai sekarang ni sama. Kita tak boleh kata zaman dulu mundur. Zaman sekarang maju. Basically manusia ni sama Tapi kita dipengaruhi oleh environment. Kita boleh pernah dengar PESEL, politik, environment, legal, teknologi, social. Jadi environment mempengaruhi kita. Generasi dulu baby boomers, zaman saya baby boomers, kemudian X, Y, Z, Alpha. Jadi sekarang ni generasi Z, Alpha, millennials. Lepas tu sekarang ni mereka expose kepada teknologi. Sekarang budak 2 tahun dah pandai tekan untuk tengok YouTube. YouTube. So mereka amat bijak. Jadi pengakap, kita perlu selari dengan kemajuan, selari dengan teknologi, selari dengan environment, selari dengan perkembangan kanak-kanak. Sebab tu dalam pengakap, kita ada juga salah satu tu. Kita ada strategi. Ada strategi. Salah satu strategi kita ialah pendigitalan. Kita ada sabdas utama ni digitalization. Pendigitalan dalam pengakap. Jadi kita sekarang ni buat hybrid. Program-program dan juga mesyuarat dan juga syarahan kita buat bentuk hybrid menggunakan teknologi. Jadi budak-budak pun tertarik. Sekarang ni budak buat logbook, buat aktiviti, dia just record, hantar pada cikgu. Cikgu sign logbook. Itu salah satu. Jadi teknologi memang kita sekarang ni tengah memperkasa. Sekarang ni keahlian kita pun akan buat online, tak payah isi borang lagi. Semua dah ke arah digital. Buku-buku pun kata online, jadi logbook pun online, ke arah digital. Itu salah satulah. Kemudian kita ada juga macam saudara tanya tadi, sejajar dengan teknologi, kita buat rencana-rencana yang berunsurkan STEM. Sains, teknologi, engineering, matematik. Banyak rencana-rencana yang berunsurkan STEM dan juga rencana berunsurkan the 17 SDG, Sustainable Development Goal. Jadi itu akan kita memperbagaikan rencana-rencana sejajar dengan perkembangan zaman. Baik, satu perkara yang sangat-sangat menarik. Kita nak berhenti rehat dahulu. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM bersama Icon. Baik, terima kasih kepada murid-murid. Mungkin ada ibu bapa juga yang turut serta menonton Didik TV bersama Icon bersama dengan saya Din, dan di sebelah saya sebenarnya yang berbahagia Major General Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Zain bin Bidin, merupakan pemangku Ketua Pengangkap Negara, merangkap Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Negara, Ahli Jawatankuasa Pengangkap Wilayah Peringkat Asia Pasifik. Rugi sebenarnya kalau waktu iklan tadi tu tak dengar apa yang dibualkan kami. Memang banyak sangat sebenarnya juga. Dan sekarang ini nak tanya pula Datuk, kan, macam saya sendiri jugalah, kan, saya pun tertanya bagaimana sekiranya ada murid yang tak pernah menyertai pengakap di sekolah, apakah mereka masih boleh menyertai apabila tamat sekolah? Okey, yang sebenarnya boleh. Boleh. Kita sekarang dalam proses untuk
memperbanyakkan kumpulan terbuka. Okey. Kumpulan terbuka ni dipanggil community based scouting. Iaitu pengakap berasaskan komuniti. Okey. Contoh di Rumah Pangsa ada kata 1,000 penduduk atau 5,000 penduduk. Kita boleh tubuhkan trup pengakap di situ. Okey. Ada pemimpin, ada murid, satu patrol 10 orang, kita boleh laksanakan. Okey. So pengakap ni bermula pada peringkat saya mention tadi, peringkat tadika sampai akhir hayat. Skim kita meliputi sepanjang hayat. Sepanjang hayat. 18 hingga 26 tahun selepas bersekolah, dia boleh menyertai pengakap kelana. Okey. Dipanggil Rover Scout. Pengakap kelana telah banyak ditubuhkan di college, di universiti dan juga open troop, community. Dan pengakap kelana ni adalah untuk pengakap 18 hingga 26 tahun. Okey. Mereka juga ada skim-skim rencana. Okey. Dan anugerah tertinggi yang boleh diperolehi dipanggil Baden Powell Award. Baden Powell Award dia. Jadi dia masih boleh. Walaupun dia tak pernah join pengakap, terus masuk kelana. Selain daripada itu, mereka ni bila menyertai pengakap, kita ada alignment dengan Duke of Edinburgh Award. Okey. Jadi bila dia dapat King's Court, dapat Baden Powell Award, dia akan juga layak mendapat anugerah remaja perdana negara. Wow. Peringkat emas, perak dan juga gangsa. Iaitu selari dengan skim Duke of Edinburgh Award. Selain daripada itu, kita ada juga anugerah bawah dipanggil Better World Framework yang dianugerahkan oleh World Organization of the Scout Movement, iaitu The Scout of the World Award. Jadi anugerah ni yang sebenarnya peringkat dunia. Okey. Jadi dengan menyertai pengakap lepas 18 tahun, dia boleh masih dapat anugerah tertinggi. Okey. Iaitu King's Baden Powell Award, Duke of Edinburgh Award, Scout of the World Award, anugerah remaja perdana negara. Itu untuk rover. Dan untuk macam saudara boleh join. Kan? Kita ada Baden Powell BP Guild, dipanggil BP Guild. Semua orang boleh join. Yelah, bila mendengar apa yang diberitahu oleh Datuk ni, saya memang nak kembali menyertai pengakap. Sebab saya dulu pengakap muda waktu sekolah kan. Nanti isi borang. Isi borang. Baik, tak ada itu masalah. Yang orang tak tahu. Join pengakap ni kena isi borang. Kena bayar yuran sikit je. Yuran murah je. RM7 lebih je. RM7 lebih, okey. Kerana kita adalah ahli Persekutuan Pengakap Dunia. Okey. World Organization of the Scout Movement. Jadi bila seseorang tu join pengakap, dia adalah automatik menjadi ahli pengakap dunia. Pengakap dunia. Itu yang mahal tu. Okey, itu yang mahal. Jadi kepada bekas ahli pengakap dekat sekolah dulu, mungkin lepas ni kita boleh sama-sama mendaftar kan. Baik, Datuk, bagaimana pula sebenarnya penglibatan dalam badan beruniform ni dapat membantu murid lah yang tamat sekolah dalam menghadapi dunia sebenar, realiti yang lebih mencabar di luar sana? Bagi saya yang penting untuk individu ialah jati diri. Jati diri. Ketahanan diri dah. Saya dulu bila lulus King's Court, saya kata kalau saya gagal pun masa dulu MCE lah. Okey. Kalau gagal pun MC, saya rasa saya boleh hidup sebab saya mempunyai daya tahan yang kuat. Okey. Ambition yang kuat. Saya dah angan-angan dah. Okey, saya tak dapat masuk universiti, saya akan pergi pelabuhan Kelang, kerja jadi buruh. Ada peluang saya ikut kapal. Okey. Belajar. Sampai Amerika saya belajar, sambung belajar. Jadi aspirasi kena tinggi. Jadi kemahuan dalaman tu kena kuat. Jadi sekarang ni dah banyak teknologi, banyak opportunities. Dan dalam pengakap sendiri kita sekarang ni telah melaksanakan kursus Certificate in Leadership online dengan kerjasama Akademi Pengangkap Negara dan Universiti Utara Malaysia. Okey. Silibus dah siap. Certificate in Leadership, Diploma in Leadership online. Jadi sambil bekerja sambil boleh dapat diploma. Okey. Tak ada langsung alasan ya. Tak ada alasan. Bagi saya tak ada alasan tak ada alasan. Baik. Yang terakhir Datuk, mungkin boleh kongsikan apa harapan dan juga nasihat Datuk kepada murid yang aktif dalam kegiatan core curriculum dan akan menamatkan persekolahan mereka tak lama lagi. Jadi bagi saya siapa yang aktif dalam core curriculum tu, teruskan aktif ya. Dalam persatuan lain saya kurang arif lah tapi dalam pengakap kita sentiasa memerlukan bantuan
bekas-bekas murid yang aktif ni untuk membantu anak-anak murid di peringkat rendah ya, supaya mereka juga berjaya mendapat lencana ya. Mereka perlu meneruskan aktiviti dengan mengikuti latihan. Kita kalau pemimpin ni ada latihan seperti mana saya beritahu tadi ya, latihan menaik kayu. Di budak-budak 18 tahun hingga 26 tahun bantu adik-adik. Jadi kita sama-sama. Jadi dengan membantu kita juga belajar ya, kita juga develop kita punya soft skill, kita juga develop kita punya leadership skill dan sebagainya. Baik. Dan kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM sekarang ini, mungkin seorang ahli pengakap, Datuk, mungkin Datuk ada nasihat yang diberikan kepada mereka. Apa sikap yang perlu dibuang? Apa sikap yang perlu ditambah baik untuk menjadi seorang pengakap yang berjaya seperti Datuk sendiri? Pengakap ni kita sudah ada kita punya falsafah, dah ada kita punya dipanggil Scott Law and Promise. Ya? Scott Law and Promise. Dipanggil persetiaan pengakap. Apabila seorang tu menyertai pengakap, dia akan mengambil macam persetiaan ya. Dan dengan persetiaan tu dia kata dia berjanji ya. Dia berjanji dalam orang putihnya dulu saya lebih hafal sebab dulu minta maaf saya ada sekolah pelajaran medium Inggeris. On my honor, I promise that I will do my best to do my duty to God and the King. Nombor 2, to help other people at all times. Ketiga, to obey the Scott Law. Scott Law ada 10 ada 10. Oh, ada 10 pula. Mungkin kita boleh lihat nanti apa dia 10 Scott Law. Jadi dengan mengamalkan falsafah tersebut, kita akan sentiasa fokus, sentiasa align. Dulu masa saya kecil-kecil nakal jugalah, sembahyang tak. Tapi on my honor, I promise bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya akan taat kepada Tuhan. Jadi kita sedar, aku tak taat ni. Tuhan, Raja dan Negara menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Zaman dulu saya diajar oleh BP. BP ini dia kata, you must do one good turn a day. Satu hari mesti buat satu kebajikan. Saya kecil-kecil, apa kebajikan aku nak buat ni? Duit belanja pun tak cukup nak terima kawan. So kalau kadang-kadang ada sampah kita buang. Ada orang buta, ada orang buta kita tolong mintakan jalan. Ada sampah-sampah nenek-nenek kita tolong hormat orang. Itu satu kebajikan lah. Dan teruskan berpengakap ya. Jangan berhenti berpengakap sepanjang hayat. Saya lepas ni nak mendaftar lah. InsyaAllah. Datuk Zin, terima kasih lagi sekali kepada yang berbahagia Major General Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Zain Bibidin kerana sudi untuk meluangkan masa bersama Icon pada hari ini. Sangat-sangat memberikan inspirasi, motivasi. Rupanya pengakap ni tak berhenti sampai kata 5 je, Datuk. Baru saya tahu. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. InsyaAllah. Semoga berjumpa lagi. Teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Din. Assalamualaikum. Bye-bye.